dan buku yang dirahmati Allah sekalian, sehat dan berkenan sebentar dan sentiasa menjaga SOP yang telah ditetapkan Majlis Persahabatan dalam Ustaz live di YouTube. Saya dah ulang. Boleh sini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya hormati Tuan Imam Encik Muhammad Fitri Hafizan bin Ahmad Kamal, seluruh staf kepimpinan Masjid Al-Ihsan, seluruh staf kepimpinan masyarakat yang kita muliakan, yang berbahagia Ustaz Azhar Idrus, yang saya hormati Dr. Akhli bin Haji Ahmad, dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul di Masjid Al-Ihsan, masjid bagi qaryah Sabah Perak dan Tompayat. Dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi datang kepada masjid kami pada malam ini. Dan saya juga mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada yang bahagia Ustaz kerana sudi hadir ke masjid. Dan saya juga mengucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh muslimin muslimat yang hadir pada malam ini. Tanpa melengahkan masa, saya ingin menyerah sepenuhnya masa kepada Ustaz untuk menyampaikan kuliah. Kerana kami telah rindu Ustaz selama 2 tahun kita tidak bertemu Ustaz di negeri Kedah. Pada malam ini saya dengan segala hormatnya jemput Ustaz untuk menyampaikan kuliah. Sekian, dipersilakan. Ini buku. Buka dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana qudwatina uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita muliakan tuan pengurusi majlis kita pada malam ini yang baru sebentar tadi memberikan ucapan haluan. Seterusnya yang sangat kita kasih seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ihsan, Tongkang Yat Al-Ustaz, para imam, para bilal, hadirin hadirat tetamu Allah sekalian, kita ucapkan syukur banyak-banyak kepada Allah. Allah selalu memberi izin kepada kita berada di dalam majlis yang baik. Alhamdulillah, sekali lagi kita diizinkan pada malam ini di masjid yang begini indah, berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan berkumpulnya kita, berhimpunnya kita pada malam ini menarik rahmat dan barakah daripada sisinya. Semoga apa yang kita lakukan ini dikira sebagai amal soleh yang akan ditulis dalam buku catatan amal kita. InsyaAllah memberi keuntungan bagi hidup kita dalam dunia yang kita harapkan sangat, memberi keuntungan dan kemenangan pada hari kita dibawa beramai-ramai bertemu dengan Allah di Yaumal Mahsyar nanti insyaAllah. Jadi setelah 2 tahun 3 bulan lebih kurang
berhenti atau tawakuf kuliah di sekitar negeri Kedah. Alhamdulillah kita diberi izin sekali lagi untuk berada dalam majlis yang sama, pengajian kitab Hidayatus Sibyan. Itu kitab yang sangat terkenal kerana dikarang oleh seorang ulama yang memondok dulu dalam negeri Kedah kita ini, Tuan Hussein Nasir Kedah. Mudah-mudahan dengan berkat daripada beliau kita dapat manfaat daripada ilmu-ilmu agama yang kita pelajari daripada kitab yang telah ditinggalkan oleh beliau kepada kita ini. InsyaAllah pada malam ini kita bersambung pada muka surat 8. Baris yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 daripada atas. Kita sudah masuk dalam bab solat. Syarat wajib semayang itu 5 perkara. Pertama Islam, kedua akil, ketiga baligh. Apa makna syarat? Maksudnya mesti dibuat walaupun perkara itu tidak berada di dalam ibadah itu sendiri. Kalau tak ada syarat ni, maka tidak terjadilah sesuatu yang kita kerjakan. Maka syarat dia ada syarat sah dan syarat wajib semayang. Ada kalanya syarat itu walaupun sudah ada, contohnya masuk waktu semayang, tapi tak wajib. Kerana budak contohnya yang belum balik. Jadi syarat wajib itu kita kena faham. Yang pertama Islam. Adakah orang bukan Islam tidak wajib solat? Semua manusia wajib beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan akan jin dan manusia melainkan semuanya mesti menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah. Kita kadang-kadang salah faham. Kita kata tak apa, orang bukan Islam dia boleh minum arak, dia boleh makan haram. Tak boleh. Orang bukan Islam ke atas nama manusia tak boleh makan haram. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halala. Wahai sekalian manusia, tak kira siapa pun kamu, makanlah rezeki di bumi ini yang halal. Kerana itulah ulama-ulama menyebut bahasanya orang bukan Islam akan diazab di akhirat nanti kerana meninggalkan kewajipan yang mereka itu wajib laksanakan jika mereka memeluk Islam. Maknanya kalau orang bukan Islam peluk Islam, dia wajib solat 5 waktu. Maka dia tidak peluk Islam dan meninggalkan solat, dia akan diazab setiap waktu yang ditinggalkan. Jika dia memeluk Islam, dia wajib tutup aurat dari pandangan ramai, maka di akhirat dia akan diazab kerana membuka aurat, minum arak dan sebagainya. Nampak kadang-kadang kita ni dengan kepahaman sendiri, tak apa, walaupun bewok ni kita tak boleh makan orang Islam, kita jual ke orang kafir biar dia makan. Itu agama kita sendiri yang buat. Baju kita pun kita tak cari sendiri, kita upah orang. Kerana apa? Kerana kita tak pandai. Apatah lagi agama kita. Yang kedua akil. Akil makna berakal. Kalau tidak berakal, sama ada masih kecil atau sudah terlalu tua, tidak wajib. Kita lahir ni tak berakal, ada otak, otak belum berfungsi. Kita lahir semua, bayi lahir ada otak tak? Adalah otak dalam kepala, tapi tak boleh berfikir. Cuma Allah beri kepandaian untuk panggil mak dia, untuk khabar dia tu kecing nangis, untuk khabar lapar perut nak makan nasi. Jadi belum sempurna. Bila sudah berakal itu datang wajib semayang. Orang gila dia tidak wajib semayang kerana dia tidak ada akal. Syaratnya akil. Iza saqata syartun saqata masyrut. Bila syarat tidak berlaku, tak berlakulah apa yang disyaratkan. Sebab tu orang gila. Kita tengok dalam kitab-kitab fiqh. Dalam bab talqin, at-talqinu ba'da dafni. Talqin selepas tanam. Dia talqin ni ada dua. Satu talqin orang nak mati, la ilaha illallah. Itu ijma' ulama. Yang lepas tanam ni dia ada khilaf ulama. Tak sadap balah lah.
Faham? Dua mazhab tak sunat baca talqin, iaitu Hanafi dan Maliki. Dan dua lagi mazhab sunat baca talqin selepas tanam, mazhab Hambali dan Syafi'i. Atas kaul yang mengatakan sunat baca talqin atas orang yang mati selepas tanam, tidak sunat kepada yang tidak berakal, kanak-kanak dan orang gila. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang gila, dia suka. Kita tengok dia, kita kata gila ni suka seorang. Dia suka sebab masuk syurga. Kita belum tentu. Faham tak lagi? Itulah adilnya Allah. Ketiganya balik sampai umur. Kanak-kanak yang belum balik tidak wajib semayang. Wajib suruh semayang. Dia tak wajib semayang. Kita wajib suruh. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut, muru auladakum bisalah wahum abna'us sa'. Hendaklah kamu suruh anakmu solat bila mereka genap 7 tahun. Solat. Nampak? Adakah 7 tahun itu kanak-kanak wajib solat? Tak. Wajib disuruh solat. Walaupun kita suruh mereka tak solat, tak apa. Bukan suruh mereka solat dan buat solat. Suruh solat saja. Dia tak buat apa. Supaya apa yang kita sebut ini sudah terbiasa dalam fikirannya, ada perintah kewajipan. Dan bila dia besar nanti, dengan tarbiyah kita suruh tadi, menjadi mudah mengerjakan solat. Nampak? Kita 7 tahun suruh pergi sekolah. Sekolah tidak salah, solat dulu. Muru auladakum bis salah. Dengan solat dulu. Adik, subuh, semayang. Adik, zuhur, semayang zuhur. Anak kita pun masuk dalam bilik, dia mayang. Dia ambil kaki dia buat degung. Kita luar, sujud tu. Sujud lah tu. Dia kecek barang ayah dia. Tak apa, kita tak wajib panjat, tak wajib bobo CCTV dan sebagainya. Arahan kita suruh solat tu 5 kali sehari, dia akan lama-lama lekat dalam motherboard dia. Nampak? Jadi bukan dia wajib solat, wajib kita suruh solat. Dan bila kita tidak suruh solat, maka kita berdosa. Nampak? Dosa kita sebab Nabi kata muru. Muru ni kamu semua ibu bapa, hendaklah kamu suruh. Al-aslu fil amri yufidul wujuba. Asal bagi perintah dalam PN amal membawa makna wajib dulu. Illa dalla ala khilafihi, mereka ada dalil menunjukkan tidak wajib. Jadi ulama fiqh kata wajib kita suruh dia. Nampak? Dia tak wajib tak, kerana belum baligh. Tapi bila baligh barulah dia jadi wajib. Dan bila kita suruh dia tak solat, dia sudah baligh, ditulis dosa. Faham? Sebelum balik tak tulis dosa. Dosa pun apa dia buat, tidak ditulis. Manusia ini ada buku. Bila dapat bukunya? Ketika balik. 3 golongan kan tak tulis. Nabi sebut dalam satu hadis, rufi'al qalam an salasin anis sabiyyi hatta yahtalim atau kama qala. 3 golongan tidak ditulis dosa. Yang pertama kanak-kanak. Dari dia lahir sampai ke dia balik baru tulis. Maknanya umur 4 tahun ropok bank 8.3 juta. Tak berdosa dia. Faham? Dan duit tu wajib dikembalikan. Sekolah tadika 3 orang balik tengok lori arak terbalik. Dia ingat lemonade. Dia minum 8 botol orang. Faham tak? Mabuk menunggi langgar ambil. Dosa tak? Tak. Kerana tidak ditulis. Rufi'al qalam, mana catatan malaikat tidak tulis. Dan bukunya itu belum ada tulisan dosa atau pahala. Kan kita ada buku. Buku ni lah akhirat lagi. Mari padang mahsyar. Seseorang siapa dapat kat belah kanan. Imtiah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa dapat keputusan buku, sijil melalui belah kanannya, maka dia akan dihisap dengan hisap yang sedikit. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Bergembiralah dia, menunjukkan pada kaum keluarganya, berjaya. Orang yang dapat ke kiri atau belakang, rest in peace.
Ini SPM yang kita bimbang. CJ Padang Mahsyar. Adapun CJ Pendidikan Malaysia, kalau kita tak pas, kita boleh ambil sekali lagi. Betul tak? Dan kalau tak ambil pun, kita boleh berniaga, ada modal. Ramai orang yang tak pas SPM, tapi sekarang pendapatan 60,000, 70,000 sebulan. Dia berniaga. Tapi tak pas CJ Padang Mahsyar, SPM ini, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Barang siapa yang dapat keputusan CJ Padang Mahsyar nanti, buku amalannya melalui belakang. Dalam kitab-kitab tafsir sebut, melalui belakang ini maksudnya dengan tangan kiri, ditebuk dadanya berlubang, dimasukkan tangan kiri, keluar tangan kiri ikut belakang, ambil CJ. Fasawfa yad'u subura, maka dia akan bertempik menyebut dia akan binasa. Binasa aku pada hari ini, dakwah, tidak lulus. Nampak? Bukan saja tidak lulus, binasa begitu saja. Wa yasla sa'ira. Sekejap lagi kena rebus dalam api neraka. Na'udzubillah. Yang keempatnya, suci daripada haid dan nifas. Maknanya walaupun sudah masuk waktu zuhur, sudah masuk waktu subuh, sudah masuk waktu maghrib, tapi darah haid masih ada, darah nifas masih ada, maka tidak wajib solat. Sebab tu belajar agama. Kita orang awam ni bukan talib, bukan penuntut ilmu, tapi memadai. Boleh dah orang awam. Siang 10 jam cari duit, cari kekayaan, cari dunia. Faham tak ke? Malam 1 jam mari masjid, mari kuliah, duduk kat tok guru, ambil akhirat. Faham? Ni tidak. Siang 10 jam, malam kosong. Dunia 10 jam, akhirat kosong. Tiap-tiap malam 10 kosong. Betul tak? Belajar. Ramai mana budak-budak perempuan keluar universiti, suka ibu bapa, pakai topi ada bulu tak muka, siap lepo topi, piung lepo topi, topi biskut jagung. Faham? Alhamdulillah. Lebih banyak pengetahuan, lebih dipuji syarak, tetapi meninggalkan belajar ilmu fardu ain. Dia tak tahu hukum haid. Tak boleh nak beza mana haid, mana istihadah. Bagaimana cara nak melihat haid berhenti? Apa yang berlaku bila haid? Apa yang haram? Apa pantang larang agama? Dah tak belajar tak kerti. Tapi keluar universiti 80,000, 120,000. Jangan tinggal. Kita ni dua. Kita nak cemerlang di dunia, kita nak cemerlang di akhirat. Kata Imam Syafi'i, man arada bid dunya fa'ali bil ilmi. Orang nak cemerlang di dunia, mengaji, biar alim bab dunia. Wa man arada bil akhirah, nak cemerlang pula akhirat, fa'alahi bil ilmi. Kena ada ilmu agama. Tak? Ada orang perempuan dia pakai tengok di tuala wanita dia. Pek tu kan. Dia pandai tengok situ. Tak ada dah. Biung lepas kot ikat. Padahal dia masih berada pada penghujung haid. Dia tengok di situ tak ada. Kerana dia tak belajar. Bila dia belajar, ulama-ulama sebut, ambil daripada hadis Ummu Salamah, hadis Aisyah. Hendaklah penghujung-hujung haid itu dimasukkan kain ke dalam tepi kemaluannya. Kerana penghujung-hujung itu dia tak meleleh keluar dah. Dia hanya urat-urat darah yang masih ada di tepi bibir farak ni. Masukkan kapas. Kata Aisyah, dikeluarkan kain putih sebagaimana masuk, maka tanda sudah berhenti. Faham? Jadi kita tak tengok gitu. Kerana tak belajar. Dua waktu solat dalam haid dan seumpamanya. Yang kelima, masuk waktu. Walaupun kita nak semayang sangat-sangat, belum masuk lagi, tidak wajib semayang. Dan bila masuk pun belum lagi wajib semayang. Kerana wajib semayang ini wajibun wasa'un, wajib yang diluaskan waktunya. Maksudnya kalau masuk fardu zuhur pukul 1:30, bukan wajib 1:30 tu angkat takbir. Maksudnya daripada 1:30 sampai 4:30, itulah waktu wajibnya. Dia nak semayang 1:30 pun wajib, 1:45 pun wajib, 2 suku pun wajib,
3.5 pun wajib. Faham? Cuma lebih awal, lebih afdal. Bila afdal, lebih banyak ganjaran. Kalau kita semayang awal, Tuhan sayang tak? Tengok dulu kalau awal pada waktu, balik awal. Dia kira tak apalah, oleh kerana kita tahu dah subuh pukul 6, tapi kita nak Tuhan lebih sayang pada kita, kita semayang subuh 4 suku. Agama bukan akal. Agama ni wahyu. Agama tu wahyu. Kalau agama pakai akal, takkan kentut basuh muka. Kentut basuh punggung basuh pungkok. Tapi kentut basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Kerana dia wahyu. Dan kita ni nak faham agama dengan sempurna. Sekadar yang kita dapat faham. Kita dengan guru kita pun kita sebahagian yang dapat. Nak banding kita 2022 dengan ulama-ulama zaman Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Tapi syaitan tu pandai. Nak ditipu kita. Kita 2-3 bulan duduk main copy paste banyak dalam Facebook. Baru 2 bulan baru duduk main copy paste. Syaitan pun cakap, mu lebih kurang Imam Ghazali dah mu ni. Kita pun habis, rebah habis. Padahal eja nama diri Jawi pun tak lepas lagi. Belajar, jangan tak belajar agama, belajar. Untuk akhirat kita lagi. Kerana dengan ilmu sebiji ya kita sebut subhanallah. Tamlaul mizan yaumul qiyamah. Nabi kata man qala subhanallah, siapa kata sekali saja subhanallah, tamlaul mizan yaumul qiyamah. Penuh timbangan neraca pada hari kiamat. Neraca sebut dalam kitab-kitab tafsir. Dalam Ibn Katsir, dalam Qurtubi. Daun neracanya sebesar seluas langit. Mata memandang. Tapi sebut betul lah subhanallah. Walhamdulillah tamla'ani. 2 kali sebut. 1 subhanallah, 1 alhamdulillah. Tapi sebut dengan betul. Faham? 2 penuh timbangan neraca pada hari kiamat. Dengan ilmu. Sebab tu bila Abdullah bin Zaid dia bermimpi soleh, ru'yatus salihah, mimpi yang benar. Datang seorang laki-laki dalam mimpi, ajar dia kalimah-kalimah bang. Lalu dia berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dia pun katalah apa yang dia mimpi itu. Nabi kata, pergi rumah Bilal ibn Rabah. Pergi ajar Bilal ibn Rabah kalimah-kalimah azan ini. Dan suruh dia azan. Fa innahu anda sautan minka, kerana suara dia lebih kuat. Ajar itu wajib, suara kuat itu afdal. Nampak? Kita bang bukan pandai belajar. Orang kata sedap, bereh lah. Kau sedap mu bang. Masih. Faham lagi? Betul ke tidak? Betul dulu, sedap nombor 2. Faham? Dengan apa? Dapat betul. Dengan belajar. Lepas tu Nabi suruh dia ajar. Seorang laki-laki dia habis semayang, dia pergi kat Nabi. Dia kata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab salam. Padahal dia semayang dah. Nabi kata, kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun semayang semula. Kamu belum semayang. Padahal dia semayang dah. 3 kali semayang, 3 kali Nabi kata, kum fasalli. Ada riwayat kata farji'. Ulangi. Fa innaka lam tusalli, kamu belum semayang. Laki-laki ni lengah 3 kali dah pun dia salah pun tak tahu. Lalah dia kata, ini saja yang saya tahu tentang semayang, tolong ajar apa yang tak betul. Lalu Nabi ajar, kalau kamu nak rokok, biar tamakninah sumarka hatta tatma'inna raki'an. Nampak? Rupanya dia rokok tidak betul. Itu lelaki sahabat Nabi. Sahabat tak tu? Sahabat dah. Man laqiya Rasulullah SAW fi hayatihi. Orang yang sempat bersama jumpa Nabi ketika hidup. Sahabat dah tu. Dan duduk di zaman Nabi. Zaman Nabi, zaman paling barakah. Zaman Nabi, zaman paling banyak turun rahmat. Zaman Nabi, zaman paling banyak Allah beri keampunan. Zaman Nabi, zaman paling banyak turun malaikat ke bumi. Dalam begitu, tak betul rokok, tidak sah. Kita duduk zaman paling suai. Faham lagi? Daripada atas ke bawah, menipu habis. Betul tak? Ke tak betul? Oh tu menipu, hak ni merapok, hak ni menyamung.
Nah, tu bunuh anak, tu cekik bini. Nah, tu tipu faraid. Ni curi duit dalam bank. Zaman tak ada Nabi lagi. Nah, tak belajar pula. Go back yearly. Balik awal. Faham tak? Maksudnya, seorang sahabat duduk di zaman paling barakah, meninggalkan belajar, tidak betul semayangnya. Apatah kita duduk pada zaman yang sudah tidak ada Nabi. YB ramah. Nampak? Dalam keadaan tak belajar pula. Allahu Rabbi. Bermula syarat sahnya itu 9 perkara. Pertama, Islam. Orang kafir masuk Islam, semayang sah. Dia ikut-ikut orang Islam. Dia belajar dulu. Dia rasa nak masuk Islam, tak mau masuk lagi. Dia belajar-belajar dulu. Dia follow. Banyak sekarang berlaku. Kan tak? Di Eropah dan sebagainya. Dia pergi masuk dalam masjid, dia ikut orang semayang. Tidak sah. Kerana dia tidak Islam. Jadi dia mengucap 2 kalimah syahadah, baru sah semayang. Nampak? Kita ni Islam, sahlah semayang. Faham tak? Islam itu dengan 2 kalimah syahadah. Kemudian rukun Islam. Yang lain ada 4 lagi. Semayang. Tapi jika kita masuk Islam itu bukan dengan semayang dulu, dengan 2 kalimah syahadah. Faham? Jadi bila dah masuk Islam, ucap 2 kalimah syahadah, dia pun solat, maka sah solatnya. Faham tak? Itu yang kita belajar tauhid ni, ustaz-ustaz duk mari seluruh Kedah. Betul tak? Duk mengajar akidah, mengajar tauhid, mengajar bab iman. Itu bukan nak suruh jadi Islam. Faham tak? Kita Islam dah. Kena faham. Tak kira lah. Tu mengajar sifat 20 ni, mengajar akidah iman, akidah mukmin dan sebagainya. Itu semua itu bukan nak jadi Islam. Orang yang mari itu ramai-ramai Islam dah. Dah kenapa wajib pula belajar ilmu akidah, bab iman dan sebagainya? Belajar itu bukan kerana kita belum Islam. Kita belajar itu supaya kalimah syahadah kita itu tidak rosak sampai hari kita bertemu dengan Allah. Faham? Ada pengetahuan tentang akidah. Barulah Islam kita itu terjaga. Faham? Dan Islam kita bukan dengan sifat 20, bukan dengan belajar dengan ustaz. Islam kita dengan syahadah. Faham? Tapi bila kita tidak belajar agama, pada goliknya berlakulah halangan-halangan perkara yang merosakkan iman. Sedangkan puasa, apa bendanya, semayang pun syaitan mencuba untuk rosakkannya. Apatah lagi yang paling mahal iman. Faham? Kita ambil butir sawi, kita lepas atas tanah. Mu lepas gini pun tumbuh sawi, mu letak baik-baik pun tumbuh sawi, mu lepas ke belakang pun tumbuh sawi. Itulah kalimah syahadah. Siapa pun yang ucap 2 kalimah syahadah, jadilah Islam. Tapi kenapa? Kena belajar pula. Kena hadir majlis ilmu pula tentang akidah dan sebagainya. Supaya sawi kamu itu boleh menjadi hasil. 3 bulan lagi boleh makan. Faham? Setakat tumbuh memang sawi. Tapi 2 hari lagi mampu bahan diulak. Mu kena baja, kena buat batah, kena letak air tak boleh lebih, panas tak boleh pula. Faham? Terjagalah akidah kita, terjagalah syahadah kita sampai kita mati. Itu tujuan belajar. Yang kedua, akil. Jadi kalau mabuk jangan semayang. Mabuk todi ke, mabuk naik kapal laut ke, jangan semayang lagi. Faham? Kerana semayang ni bukan kita nak jumpa YB. Kalau kita mabuk, tengah pening, kita pergi jumpa YB Esko. Doa. Rehat dulu esok-esok lah. Faham? Ini pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tujuan semayang, akimi solata. Dirikanlah semayang itu li zikri. Untuk ingat kepada aku. Dah kalau mabuk ingat tak? Biar akal biar sempurna. Mabuk ni ada 2 lah. Maksudnya mabuk yang pening kepala tu. Faham lagi? Itu maksudnya. Ada pun mabuk yang kepala tak pening tu. Tu wajib semayang. Mabuk kepala tak pening tu hak mana? Macam kita semua. Mabuk gila kita. Mabuk gila projek.
Tu mabuk banyak masa tu. Faham? Maksudnya mabuk todi, mabuk yang meracau fikiran. Jangan solat lagi. Ketiga, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Keempat, suci badan dan pakaian dan tempat semayangnya daripada najis yang tiada dimaaf akan dia. Kelimanya, masuk waktu. Keenamnya, menghadap ain kiblat. Yang ketujuhnya, menutup aurat. Masuk waktu ni duk viral ni. Dia kata palak ni tak betul. Faham? Kenapa? Kerana palak ni dia buat setahun. Ni dia kemuncak fitnah akhir zaman. Kita kalau tak reti, jangan khabar tak betul. Kita bertanya. Faham? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak tahu, bertanya. Jangan mengajar. Kita dah lah jahil, bodoh lah pula tu. Mengajar orang. Faham tak lagi? Ilmu palak ni bukan macam ilmu driving school nak ambil lesen. 3 hari boleh pandai. Saya belajar banyak ilmu. 2 ilmu saya tak faham. Satu ilmu faraid, yang kedua ilmu falak. Tak ada rezeki. Faham tak? Mengaji tak doktor. Tapi tak ada rezeki, tak tahu apa. Kerana ilmu ini matematik. Kena cekap matematik. Nampak? Dia kata awal setengah jam lah, lewat setengah jam lah. Dah kalau mu pandai, mu buat palak mu. Kami semua nak ikut. Faham? Keluar takwim. Palak ni bukan tenung nasib. Palak ni meneliti benda yang ada. Bukan ramalan. Faham? Ramalan pun dibenarkan syarak kalau melihat kepada perkara yang ada. Ramalan yang dilarang benda gaib. Faham? Pandai-pandai dia. Dia kata yang sepatutnya netizen. Kita kena semayang subuh 6.30 baru betul. Kalau pukul 6 tak masuk lagi. Jadi pukul 7 dah naik matahari. Subuh 6.30. Masuk akal tak? Dalam Musnad Imam Syafi'i, Musnad Imam Hanafi, dalam Tabarani, banyak lagi ada sebut. Sahabat Nabi cerita, lepas kami semayang, kami keluar daripada semayang subuh, kami balik ke rumah, ramai-ramai dalam keadaan kami sama kami tak kenal kerana sangat gelap. Faham lagi? Itu zaman Nabi. Habis semayang subuh, bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lari selalu. Faham? Dengan berdoa dan sebagainya. Dan muslimat balik dulu. Barulah muslimin balik. Dan bila balik ramai-ramai, kita tak jam siapa di sebelah kita kerana sangat gelap. Hari masih gelap. Kalau 6.30 solat subuh, baru nak azan, semayang 6.40, habis semayang 6.50, cerah dah. Faham? Kita adih tu mengaji dulu. Ni mengaji Facebook dulu. Yang keenamnya menghadap ain kiblat. Juzuk kiblat tu nampak tu tahu tu kiblat. Ya, kena betul dada kiblat. Bila ni kalau kita dapat musyahadah. Kita semayang dalam Masjidil Haram, nampak tak Kaabah? Nampaklah Kaabah. Bukan macam butir sawi Kaabah. Macam bangunan. Kena betul. Kalau semayang nampak Kaabah, tak betul, tak kena, tak sah. Tapi orang yang tak nampak Kaabah, orang di Madinah, orang di Taif, orang di Kahirah, orang di Cape Town, orang di Malaysia, nampak tak Kaabah? Tak. Maka martabat yang kedua, dengan ijtihad, dengan arah kiblat, melihat bintang dan sebagainya. Sekarang lebih mudah, ada aplikasi kompas dan sebagainya. Dan tak wajib kita kirim tali panjang-panjang bagi kat pilot kapal terbang. Mu nak pergi Mekah, mu lepo tali sana, kami orang daripada ni dah seberang Perak nak tarik tali biar betul. Nak tengok kiblat. Islam bukan agama lagu tu. Faham? Boleh dengan ijtihad. Jadi kita ni yang jauh, kalau kita naik atas bangunan tinggi, contoh 45 tingkat, kita tengok di bawah. Oh, masjid Tanduk gini sikit. Masjid Meregong gini sikit. Seberang Perak gini sikit. Dimaaf pada syarak. Kena nak dapat betul-betul tak nampak Kaabah. Tapi kalau lari banyak, kena baiki. Faham?
Yang ketujuhnya menutup aurat. Aurat ni apa? Nanti dia akan terang satu-satu. Ni dibilang saja secara ijmal. Aurat ni maknanya dua. Yang pertama, anggota yang wajib kita tutup. Yang kedua, anggota yang wajib kita yang haram kita tengok. Contohnya peha kita ni. Maka kita tuan peha. Peha ini adalah aurat. Maksudnya yang wajib kita tutup. Bagi kawan-kawan kita, peha kita ini adalah anggota yang mereka itu haram tengok. Kena faham. Kita wajib tutup, orang pun haram tengok. Faham? Wajib tutup dari siapa aurat-aurat ini? Daripada manusia. Itu tak ada khilaf. Faham? Asalnya aurat ni makna aib. Mana siapa yang buka aurat, maknanya dia buka aib dia sendiri. Aib ini bahasa Arab. Bahasa Melayu, kemaluan. Kita kemaluan, angry bird. Kita nampak tu. Dah, aurat ni kemaluan dah. Faham? Orang mukmin, aurat dia kalau nampak kat orang, sama ada alat kelamin atau bukan, tapi dia aurat, maka dia rasa sangat malu. Kerana aurat itu adalah kemaluan. Maksudnya, bila orang nampak, dia jadi kemalu-maluan. Itu panggil kemaluan. Faham? Tapi kita tak tutup aurat, molek-molek ada, sukan renang, kajaan pula taja. Tahu tak? Tu yang sukan terjun papan anjar, Olimpik apa semua tu. Ke pakai telekong? Lagi. Sini sikit tutup, sini sikit tutup. Nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun. Jelas. Perempuan akhir zaman ni, yang Nabi kata lam arahuma. Aku tidak sempat dengan zaman ni. Perempuan pakai baju di sisi manusia bikini, tapi di sisi Allah telanjang. Kerana apa? Kerana menampakkan aurat. Faham? Menyebabkan orang terpandang-pandang melihat tubuh badan. Dan kenapa perempuan ni? Ada tak zaman ni perempuan yang tak tutup aurat? Ada. Dalam TV ada, live ada. Siap kita bagi undi, suruh dia menang. Nampak? Dia tak tutup aurat. Nabi kata, min ahli nar, daripada ahli neraka. Simpani, min ahli nar, dua golongan daripada ahli, member of the hell, ahli neraka. Tahu tak? Bukan kita nak suruh dia masuk neraka, bukan. Nabi kata, balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu perkataan. Sebagai tazkirah, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah tazkirah, kerana tazkirah itu memberi bekas, tidak banyak, sedikit dalam hati orang beriman. Kedelapan, mengetahui akan kaifiat semayang. Kena tahu, kena belajar. Kita tak wajib belajar jadi macam Imam Syafi'i. Kita tak wajib belajar jadi macam Imam Malik. Kita tidak wajib belajar jadi macam Al-Hafiz Al-Asqalani dan seumpamanya. Tapi belajarlah sekadar mana yang mengesahkan ibadat harian kita. Nah, ni masalah kita umur 60, air mustakmal pun tak tahu. Nampak tak? Kenapa? Kerana kita dilalaikan dengan mencari dunia. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kamu, bukan ka tu, dengan kum. Jamak, ramanya kamu ni lalai. Sebab apa? Kerana memperbanyakkan harta. Sampai bila lalai? Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke lubang kubur. Nak berebut. Dalam masjid malam ni, siapa pendapatan dia 1 juta sebulan? Angkat tangan. Ada tak? Aku nak selfie dengan dia. 500,000 sebulan ada? 100,000 tak ada. 2-3 ribu gitu ke? Tahu tak? 1,500 lalai. Yang dapat dah tu di Kuala Lumpur tu. Oh, rumah 18 juta, 30 juta, kereta Bentley 11 juta, Rolls Royce Ghost, bang, 14 juta sebiji. Takkan rumah 13 juta, kereta 10 juta, rumah PPRT. Tak.
Kemana bawa? Tak bawa apa-apa. Nah, bawa kain kapang saja. Nak, kita hak duduk di tanduk, duduk di mergong, duduk sebang perak baru nak jadi kaya. Tak jadi lagi. Yang dah kaya, batu nesang 2 biji tinggal. Tu pun tak ada anak ziarah. Walaupun pada hari Jumaat. Nampak? Harta tak salah. Manusia lalai. Nah, kalau dia kaya di dunia, dia tinggal harta, tapi dia bawa harta akhirat yang banyak, alhamdulillah. Yang ke-9, menjauhi daripada barang yang membatalkan dia. Faslun, bermula sebab hadas kecil itu 4 perkara. Pertama, iaitulah yang membatalkan akan air sembahyang. Setengah kitab dia kata yang membatalkan air sembahyang. Setengah kitab dia kata yang membatalkan wuduk. Setengah kitab dia kata sebab hadas kecil. Nah, sama saja. Dia tanwin ibarah supaya kita ini luah ilmu pengetahuan. Jadi, sebab berlaku hadas kecil 4 perkara. Kalau yang sebut 5 pun 4 tu juga. Nah, 4 perkara tu saja. Lain pada 4 ni tak payah tanya, tak batal. Nah, kita ada wudu, berlaku salah satu dari 4 ini je batal. Lain pada 4 tak batal. Patut tak payah tanya. Contohnya lah, contoh. Sentuh kemaluan. Nah, sentuh kemaluan je batal. Sentuh lain tak batal. Jadi bila ustaz mengajar, batal wuduk ya, sentuh kemaluan. Ada murid dia tanya, dah kalau sentuh peha, faham lagi? Tak payah dah. Nabi kata, man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa yang terjamah kemaluan zakar. Faham dah zakar? Peha zakar tak? Tak. Tu je lah batal. Dan hadis yang lain, ayyuma mura'atin masat farjaha. Mana-mana perempuan yang pegang faraknya, tu je batal. Faham? Itu ijma'. Dubur khilaf. Mazhab Syafi'i, ya dubur. Termasuk juga batal. Kerana dubur itu laki-laki perempuan masuk dalam kata kemaluan. Faham? Lepas tu tanya dah kalau kena lutut. Tak payah tanya lah. Kemaluan saja batal. Alat kelamin. Faham lagi? Kalau nak sebut yang tak batal, lelah lah ulama' nak karang kitab. Yang membatalkan wuduk itu memegang zakar. Maka tidak batal memegang peha, tidak batal memegang lutut, tidak batal memegang betis, tidak batal memegang hidung, tidak batal memegang telinga, tidak batal memegang mata, tidak batal memegang dahi, tidak batal memegang tapak kaki, tidak batal memegang besi, tak batal memegang tembaga. Alah, main lagu ni. Faham? 4 perkara sudahlah. Faham? 4 ni batal, lain tak batal. Okey? Itu cara mengaji. Baru derah. Yang pertama, keluar salah suatu daripada 2 jalan kubul atau dubur, yang lain daripada mani dirinya yang mula-mulanya keluarnya. Yang pertama sekali batal wuduk, khuruju syai' min sabilaini. Keluar suatu daripada 2 kemaluan depan dan belakang. Laki-laki kemaluan depan dipanggil kubul, perempuan kemaluan depan dipanggil kubul. Tapi kalau kemaluan belakang, laki-laki dan perempuan namanya sama, dubur. Cuma kubul bagi laki-laki nama qahnya adalah zakar. Nampak? Batu orang laki-laki zakarun. Apa makna zakarun? Man lahu zakar. Nah, orang yang ada zakar namanya laki-laki. Nah, maka keluar suatu dari kemaluan laki-laki, keluar suatu dari kemaluan perempuan, atau keluar suatu dari dubur keduanya, batal. Apa yang keluar? Sama ada yang keluar itu yang kebiasaan, yang adi. Apa yang biasa? Air kencing. Batal lah. Tak banyak kita keluar kencing. Batal. Tapi syarat keluar. Khuruj. Apa makna khuruj? Sudah berada di luar. Kalau dia dalam perjalanan untuk keluar, tidak batal. Itu kena faham fiqh. Kita berasa macam air kecing bialang daripada pundi kecing. Batal tak lagi? Dah. Belum. Dan yang kata batal, khuruj. Keluar. Walaupun setengah titik sudah keluar, tu baru batal. Walaupun dalam ni dia duduk main pergi sampai dekat, kau nak balik. Kau nak 15 liter. Sampai sini kau nak balik. Sampai sini kau nak balik. Tidak keluar, tidak batal. Faham? Kadang-kadang kita berasa macam kentut. Daripada usus besar, angin bergerak nak pergi ke dubur. Belum keluar.
Dia hanya berjalan ger, tidak batal. Yang batal keluar dari dubur angin itu. Sama ada dengan alamat seperti bunyi dom, batal. Atau tidak ada bunyi dengan bau. Atau tiada bunyi, tiada bau tapi sudah keluar, batal juga. Maksudnya, bak ramai orang yang dia terasa angin di dalam perut, terus dia berhenti semayang. Padahal belum keluar. Batu Nabi kata jangan keluar selagi belum bunyi atau bau. Penyakit ni daripada zaman Nabi lagi. Tengah mayang berasa macam angin lah perut. Keluar. Mujur tak jadi imam. Kalau tidak lelah makmum. Tak? Jadi keluar kencing batal. Keluar mazi batal. Keluar wadi batal. Keluar darah batal. Keluar angin batal. Belakang keluar najis batal, keluar angin batal. Atau yang nadir keluar darah istihadah, keluar darah penyakit dan sebagainya, batal juga. Atau yang syas, yang ganjil, batal juga. Contohnya keluar buah guli. Contoh, dia sakit perut, ingat ke keluar najis, keluar buah guli. Pasal anak dia main batu selambut, mak duk tidur tepi. Lepo tengok kurang 2 otir buah guli. Warna pula buah guli masuk dalam mulut mak. Jadi mak masuk dalam tandas sakit perut, 2 butir. Keluar sesuatu itu nadir. Jadi setengah fuqaha kata batal juga. Itu jarang berlaku. Yang berlaku ni yang kita nak belajar. Dan keluar ulat. Seperti cacing. Cacing tu ulat lah. Betul tak? Walaupun kata ulama cacing tu keluar separuh dan masuk balik. Faham tak lagi? Keluar jatuh. Keluar dia sakit perut, keluar cacing. Keluar jatuh, batal wuduk. Keluar separuh, masuk balik. Dia keluar separuh, dia tengok tambah 2 dos lagi. Masuk balik. Faham? Batal juga wuduk. Tapi tu nadir, jarang berlaku. Faham? Yang biasanya keluar kecing. Sebab kita keluar dah kecing dia, bayang ya. Keluar dah kentut dia, bayang sikit. Slow sikit tak lebih kurang okey tu. Faham? Ini masalah belajar betul-betul. Bila dah batal, maka tidak ada lagi taharah. Bila tidak ada taharah, terkunci dah solat kita tidak terbuka. At-taharah miftahus solah. Ada bersuci tu baru terbuka solat kita sah. Faham? Kadang-kadang ujang. Bila ujang, tahu dah kentut, malah nak ambil wuduk. Sembahyang juga, Allahu Akbar. Haram, dosa. Faham? Kenapa? Kerana dia sudah tidak ada suci. Kadang-kadang tidur. Dia tidur kata tua tidur. Nak tunggu orang bangsa, tidur atas pangkin. Tahu tak pangkin? Gerai lah, Terengganu panggil gerai, sini panggil pangkin. Tidur. Lelak. Allahu Akbar, bangun mayang. Sedangkan dia sudah lena. Al-ainani wika usahi faman nama falyatawadda. Siapa yang sudah lena, mata dia sudah tidak tahu keluar atau tidak, maka falyatawadda, kena ambil wuduk. Tapi oleh kerana dia malas, dia rasa sikit tidur sikit dia solat sengaja berdosa. Setengah ulama kata dosa besar. Faham? Solat dengan tak ada wuduk. Contoh. Lepas tu hati-hati. Kecing pun jangan bagi kena seluar. Kecing. Orang sini kecing tak? Kecing lah. Bukan orang Terengganu je kecing. Satu hari, Nabi jalan dengan sahabat. Tiba-tiba Nabi berhenti. Ada kubur depan 2 butir. Nabi kata, innahuma yu'azzabani. Kedua mayat ini sedang kena azab. Bukan diazab dengan besar sangat seperti yang kamu sangka. Bukan kirogo bersiri. Bukan curi balok. Amma ahaduhuma, adapun salah satu mayat yang sedang kena azab ini, la yastanzih anil baul. Tidak bersih kencing. Kencing tidak bersih. Air kecing kena di seluar jing sembahyang zuhur, kena azab. Air kecing kena di peha, tak basuh kemaluan saja, semayang, kena azab. Dalam hadis lain,
Tanazzahu 'anil bauli fa in amata 'adzabil qabri minhu au kama qala. Bersihlah kamu betul-betul kalau kamu kencing. Air kencing tu najis. Kerana kebanyakan yang kena katok dalam kubur sebab kencing. Nampak? Kita tarik. Faham? Betul dah kita basuh. Bila kita lipat, kadang-kadang terpercik air yang masih, kencing yang masih ada pada penghujung zakar. Kena diseluar dan sebagainya. Nah, kena katok. Kencing baru kena katok dah. Nah. Allahu Rabbi. Jadi yang pertama, bermula sebab hadas dia kata keluar suatu daripada salah satu daripada dua jalan. Wallahu a'lam. Kerana kita ada banyak soalan malam ni. Sebelum itu saya diwakilkan oleh pihak masjid untuk melancarkan sumbangan kutipan derma. Sumbangan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini lah dana pembangunan maslahat Masjid Al-Ihsan Seberang Perak Alustar Kedah. Petugas memakai tag urus setia akan bergerak dengan membawa beg kutipan sumbangan berlogo Masjid Al-Ihsan warna hijau. Kepada yang menonton secara live, boleh menyalurkan sumbangan ikhlas anda ke akaun masjid seperti yang tertera di hadapan saya. Bank Islam Malaysia Berhad BIMB 020101005390 akaun semasa. Selamat menyumbang sebagai bekalan buat kita. Jadi petugas sila bangun sekarang untuk melaksanakan tugas memungut derma. Dia orang ada pakai tag macam ni. Okey? Jangan beri sembarangan orang. Mana petugas? Dia bangun. Bangun dah. Tu. Pelan-pelan, tak gaduh. Malam ni sejarah lah, dua negeri sekali kuliah. Kedah pun kuliah, Perak pun kuliah. Seberang Perak sinilah satu-satunya orang Perak cakap Kedah. Tadi pergi Gunung Keriang. Dulu tempat saya mancing ikan puyuh tu. Parit tu daripada Gunung Keriang boleh keluar kepala batang. Tadi pergi sesak tu, tengok rumah orang penuh. Tak? Orang Naga tak mari? Orang Naga. Tahu tak Naga? Orang Naga. Naga dulu Lombong kan? Tempat saya mandi tu. Tahun 70-an. Budak-budak lagi. Balik kena balon. Air hijau tu dulu. Pergi. Naik gerek. Lalu ikut lubuk kawah. Dari Tok Jalai. Terjun. Dong. Mari tak sekolah. Konon balik ni. Mak tak nampak. Ayah tak nampak. Bang. Memang pasal belum kering lagi. Bila kering muka jadi putih. Faham tak? Tu Naga. Tapi lah ni penuh rumah orang. Alhamdulillah. Allah Rabbi. 2 tahun tak mari. 2 tahun pakai topeng. Saya kalau boleh tak mau buka topeng tapi tak selesa nak mengajar. Sebab apa? Sebab dah 2 tahun pakai topeng. Bila buka topeng jadi huduh dah. Pelan-pelan. Jangan buat tidur. Ini sekolah masjid. Jangan buat komal. Jangan buat komal orang Kedah. Bagi je. Kalau benda lain kita belanja kurang. Kita ada RM50, kita belanja 20, beli pakaian, mesti tinggal 30. Tak ada tambah dah. Tapi ma yang khusus, ma demi sedekah. Kalau kamu sedekah, harta kamu tidak akan turun. Tidak akan kurang. Allah tambah. Tambah dengan panjang umur, tambah dengan kesihatan dan sebagainya. Cuba kita bayangkan, ramai mana orang mati COVID. Betul tak? Jaga kita, anak beranak, kawan-kawan, kawan Facebook, kenalan jauh. Tak? Ramai tak mati? Ramai tak? Kita hidup, takkan sayang nak sedekah? Nyawa Allah bagi kat kita. Orang lain Tuhan cabut balik nyawa. Kita nyawa tak ambil. Bagi lagi. Bagi hidup lagi. Dah dah bagi RM1. Nak. Bayangkanlah semalam. Malakul maut mari rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Malakul maut. Apa nak ambil nyawa. Nyawa siapa? Nyawa awak. Melainkan awak beri banyak malam esok di Masjid Al-Ihsan. Awak nak beri berapa malam esok? Kalau malakul maut tanya.
kita akan bagi, ambil semua RM50,000. Kenapa? Kalau tak bagi banyak, mati, cabut nyawa. Nah, tapi RM1 juga bagi. Nah, kenapa? Kerana kita belum nampak di hadapan mata. Nah, yang sudah nampak di hadapan mata, Rabbirji'uni. Ya Allah Tuhan, aku nak hidup balik. Nah, itu sudah nampak. Baik, sambil-sambil kita sedekah, kita menderma, kita tengok soalan yang sudah dihantar. Berselawat dan aminkan doa semasa khatib baca khutbah. Adakah dia anggap sebagai bercakap-cakap? Hidup balah tentang amin. Tak, jangan balah, belajar. Bila kita belajar, lapang dada. Oh, baru aku tahu. Oh, tu. Nak. Nabi kata barang siapa yang berkata-kata ketika khatib membaca khutbah. Nampak? Jadi ulama mengatakan siapa yang berselawat, katanya khatib, qala Rasulullah, kita yang di bawahnya Allahumma salli ala Muhammad, orang itu tidak berkata-kata. Faham? Orang itu berselawat. Faham? Dan bila kata khatib Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, contoh dalam khutbah, dalam doa khutbah kedua, kita yang di bawah ni amin. Orang yang kata amin itu tidak berkata-kata. Yang dilarang berkata-kata itu sesama kita, berbual-bual. Apa khabar? Lama tak tengok. Oh, awak cocok berapa kali dah. Itu berkata-kata. Faham? Selawat bukan berkata-kata, bukan berbual, yang dilarang, yang dimaksud dalam hadis. Amin, kita doa dengan Allah. Faham? Imam, dia pegang tongkat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Dia kata, kita ni amin. Faham? Amin itu bukan berbual. Amin itu doa daripada kita. Bukan kata dalam khutbah, dalam semayang pun boleh. Imam baca, nampak ayat tentang syurga, kita pun kata Allahumma ja'alni minhum. Faham? Tengah semayang, tak batal semayang. Imam baca ayat azab api neraka, a'udzubillah, wa na'udzubika min. Dan seumpamanya minta perlindungan, Allahumma sallimni minan nar ya Allah. Tidak batal semayang. Sampai ayat rahmat kita minta, sampai ayat azab kita tolak. Tak, termasuk ketika khutbah. Faham? Amin bukan berbual. Yang dilarang kita, hey, diam. Ada orang bercakap, orang duduk khutbah, ada budak duduk bersembang. Kita ni, jangan cakap, diam. Itu dia panggil berkata-kata. Walaupun dia kata angsit, diam. Itu yang dilarang. Faham lagi? Amin bukan berkata-kata. Amin itu doa. Allahumma stajib lana. Imam kata, ya Allah berikan kami keampunan. Kita jawab di bawah, ya Allah perkenankan permintaan ini. Faham? Kerana tu ulama tidak larang. Yang larang tu ustaznya. Faham lagi? Soalan seterusnya. Sahkah salat kalau kita baca rukun qauli dalam hati? Rukun qauli itu kena faham. Apa makna rukun? Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa kana juz'an minhu. Rukun ni perkara yang nak sah suatu dan dia juzuk daripada suatu ibadah. Seperti Fatihah, seperti qiyam, seperti apa benda ni, takbiratul ihram, seperti rakaat. Itulah rukun. Apa makna qauli? Al-lafzu minas saut. Lapas suara orang. Mesti berlapas, mesti bersuara. Sebab tu Nabi dia semayang, sahabat yang dengar sami'atun nabiyya. Kalau Nabi berkata-kata dalam hati semayang, boleh tak sahabat dengar? Tak boleh. Cuba tengok dalam kitab-kitab hadis dalam bab solat. Bab bacaan Fatihah, bab baca doa iftitah, bab baca rakaat, sami'atun nabi. Ni pula sami'atu Rasulullah qala ba'da al-Fatihah qala fil rakaat. Bukan kata-kata itu mesti dalam hati, dia mesti berlapas. Faham? Maka bila rukun qauli mestilah berlapas. Sekurang-kurang al-isma' binafsi, mendengarkan telinga sendiri sudah cukup. Contoh takbir, Allahu akbar. Faham? Sah. Yang tidak sah, macam rimah nak makan tikus.
Fatihah. Itu bukan Fatihah. Nabi sebut jelas, la salata liman lam yaqra. Bi ummil kitab. Tidak sah semayang, tidak ada semayang. Liman bagi orang, lam tidak yaqra. Yaqra qara'a yaqra qiraah. Benda itu mesti qiraatan, mesti makruh, ada benda yang dibaca itu berbunyi. Walaupun perlahan, sudah memadai. Jangan baca dalam hati. Sallu, semayanglah kamu kama raaitumuni usolli. Seperti mana kamu tahu aku semayang? Maka yang Nabi baca, semua sahabat kata, aku dengar Nabi baca. Lepas tu dalam kitab Syarah Sunnah, Imam Bawawi kata, sepakat ulama yang Nabi sebut itu berbunyi dengan takbirnya. Kata Ibn Umar, kanan Nabi SAW iza qama ila salah qala Allahu Akbar. Adalah Nabi SAW bila dia berdiri nak semayang, dia kata gimana? Allahu Akbar. Maka kita kena sebut Allahu Akbar. 8 huruf mesti berbunyi. Alif lam lam alif kak bara. Faham? Soalan seterusnya. Apakah hukum postmortem? Postmortem ni apa dia? Postmortem. Post laju. Bedah mayat. Hukum bedah mayat ini asalnya haram. Bila yang asalnya haram, menyakiti mayat, maka dibolehkan ketika darurah. Dia ada asal, dia panggil hukum asal. Siap satu tu ada hukum asal. Macam solat 5 waktu, hukum asal dia wajib. Tapi kadang-kadang berubah menjadi haram. Contoh kerana sebab datang haid. Hukum asal menyakitkan mayat haram. Tetapi kadang-kadang ada sebab tertentu berubah dari haram kepada harus. Asalnya makan bangkai itu haram, tapi boleh jadi harus. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Al-ayah. Hanya saja Allah Ta'ala mengharamkan kamu makan bangkai, makan darah, makan babi. Tapi kalau ketika tidak ada pilihan nak menyelamatkan nyawa, faman ya'turra ghaira baghin wala adin fala isma alaih. Tidak ada pilihan nak selamatkan nyawa, tidak boleh lebihan dan bukan sengaja, maka tidak berdosa. Asalnya berdosa kita sakitkan mayat. Ada sebab yang membolehkan. Contoh ulama-ulama sebut dalam kitab fiqh. Kitab turah lama pun ada. Kitab-kitab fatwa baru ada. Yas'alunaka fiddin pun ada. Dr. Ahmad Syarbasi. Betul tak? Orang Mesir. Ibu mati, anak dalam kandungan hidup lagi, maka boleh belah perutnya, menyelamatkan anak. Faham lagi? Mayat tak gitu? Mayat tak tu? Ibu mengandung, mati. Dah mati mayat tau. Faham tak benda makna mayat? Faham? Mayat ni apa? Mati, orang yang mati. Apa makna mati? Tak hidup dah. Dulu hidup. Mati-mati ni adamul hayah liman kana hayya. Ketiadaan hidup bagi orang yang sebelum itu hidup. Ibu ini sebelum itu hidup, meninggal dunia. Anak dalam perut hidup. Maka dibelah perut mayat untuk mengambil anak. Itu panggil dimaafkan. Asalnya belah perut menyakiti mayat itu haram. Tapi kerana anak dalam perutnya hidup, dibelah, terangkat hukum haram menjadi harus. Tapi muqaddar, biqadariha. Benda itu dalam keadaan mesti mengikut qadar tertentu saja, bukan ikut suka. Maka termasuk dalam postmortem. Dia curi harta orang, dia pun telan harta orang. Faham lagi? Maka tuan dia tidak halal, kena ambil balik. Belah perut dia. Dia curi rata 40,000. Bila polis kerja dia telang rata. Konon-konon boleh terlepas. Tak ada. Meninggal dunia lekat perut. Faham? Boleh ambil harta orang. Yang tak boleh saja-saja. Semua nak postmortem. Semua nak belah. Dia tak boleh. Kerana tidak ada sebab yang mendesak. Kadang-kadang orang yang terpaksa belah itu kerana menyelamatkan orang yang tertuduh membunuh. Dia sudah difitnah. Itu pandangan. Contoh-contoh yang diberikan ulama. Bukan macam orang barat. Orang barat semua benda ni nak belah. Nak terang-terang langgar dia lagi. Tung. Terang-terang jatuh bangunan. Tung. Nak belah juga. Nak tahu sebab apa mati. Sebab jatuh bangunan lah boleh. Faham lagi? Ada pun mati mengejut dan sebagainya. Menyebabkan ada orang yang tertangkap. Dituduh bunuh dan sebagainya. Itu lain.
Faham? Jadi qada-qada, jangan berlebih-lebihan, tidak sewenang-wenang. Soalan seterusnya. Kita nak kukuhkan hafalan Al-Quran. Apa saja yang kamu hafal, ulang-ulangi. Nah, kalau kita tak ulang, dia akan mudah hilang. Al-Quran ke, hadis ke, nahu ke, balaghah ke, nak sarah ke, tasrih ke, nak darabu. 14 tahun dah ada tasrih. Hilang. Faham lagi? Ulang. Dan yang paling kuat ingatan dengan menulis. Faham? Dengan menulis. Soalan seterusnya. Untuk menazar melakukan suatu amalan, adakah kena niat atau lapah di mulut? Sah dengan nazar itu dilapah di mulut, dan kalau di dalam hati saja tidak sah menurut pendapat jumhur ulama. Dalam hati saja dia niat nak sembelih ayam kalau baik sakit, tidak jadi nazar, sunat ditunaikan. Tapi kalau sudah dilapaskan, kalau aku baik daripada penyakit ini, aku bernazar sembelih seekor lembu beri makan orang kampung, maka wajib ditunaikan. Kena faham baik. Cuma ramai sekarang orang tak faham nazar tu apa. Nazar cukur kepala tu orang tak panggil nazar. Nazar ni untuk buat kebajikan. Faham tak lagi? Sama ada kebajikan dia, kaitan dia dengan Allah untuk berpuasa, atau bernazar untuk beri makan orang kampung, sedekah pada pondok dan sebagainya, itu baru bernazar. Ni bernazar nak cukur kepala. Rambut mu orang makan ke? Beli goreng bagi makan orang kampung rambut mu. Faham tak? Nah, biar faham baik-baik. Soalan seterusnya. Saya suka kepada tunang orang. Apa perlu saya buat? Biarlah dia nak tanya, betul tak? Yang bertanya paling banyak dapat pahala, bukan yang menjawab. Nah, jadi boleh tak kalau kita tahu orang itu tunang orang, kita pinang pula? Hukumnya haram. Jelas dalam hadis-hadis sahih, jangan pinang atas pinang. Tapi kalau kita tak tahu, kita masuk meminang, dimaafkan. Faham lagi? Kalau tahu tu haram. Ini bukan meminang, ini cuma suka saja. Nah, dia suka pada tunang orang, tidak haram, makruh. Faham lagi? Makruh. Tapi kalau suka itu sampai dia berniat untuk potong, petting orang Terengganu panggil. Dia nak sailang, hukumnya haram. Nampak? Jadi kalau mudah suka pada tunang orang, diam dulu, pendamkan perasaan. Tunggu kalau dia tak berkahwin, putus tunang, mu pergi masuk minang cepat-cepat. Faham? Tak ada masalah. Lawa benar ke? Apakah hukum isteri bawa mayat suami pergi ke masjid atau ke tempat-tempat lain? Tak boleh. Ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Hendaklah perempuan yang mati suami itu beriddah dan beriddat, berkabung dan beriddah 4 bulan 10 hari. Faham? 4 bulan, ambil bulan 30 kali 4, 120. Campur 10, 130. Bila habis iddah? Hari ke 131. Faham? Jadi tak boleh keluar melainkan darurah. Contohnya, dia sakit nak pergi klinik, maka boleh keluar. Adapun keluar yang bukan darurah, tak boleh. Faham? Lama tak main buayan, nak pergi main buayan rasa. Tak boleh. Atau dia terpaksa bekerja kerana tidak ada sumber, maka dia boleh bekerja. Faham? Tapi habis bekerja, terus balik ke rumah. Jangan singgah-singgah pula pasal malam itu begini, tak boleh. Soalan seterusnya. Macam mana anak-anak muda macam kami nak dekat dengan Allah dan mencari petunjuk dan hidayahnya? Banyak duduk di masjid. Kita ni tempat itu yang sebenarnya memberi ilham, memberi kesan. Kerana kalau kita berada pada satu tempat. Tak. Syekh Sibaweh, dia nak dapatkan nazam mustaf'ilun tu, dia tengok ombak di tepi laut. Maksudnya begini, kalau kita berada pada satu tempat, sekitarnya itu dia boleh menarik perhatian kita dan memberi kesan kepada kita. Maka tempat mana terbaik di dunia ini? Masjid lah. Nabi kata khairul buq'ati fil ardi masajiduha.
Sebaik-baik tempat di bumi, masjid. Di bumi banyak tempat yang hebat-hebat. Air terjun, gunung salji, Tuhan buat. Betul tak? Hebat-hebat. Tapi terbaik masjid ni. Walaupun masjid ni Al-Ihsan. Bila sebut masjid terbaik. Walaupun masjid itu sengit nak runtuh. Nah, maka kita nak yang terbaik, kita selalu berulang-ulang duduk di tempat yang terbaik. InsyaAllah. Kesan tu, bekas orang sujud-sujud ni, semua barakah. Dia singgah pada kita tidak banyak sedikit. Faham lagi? Batu orang yang berkawan dengan orang jual minyak wangi, walaupun dia tak sentuh, dia balik, bini dia tegur. Wangi bang, dia ni. Duduk kat kawan jual minyak wangi, padahal dia tak pegang pun. Ada juga efek. Faham? Tapi kalau kita duduk kat orang welding, kata. Kita tak welding, baju kita ada kat lubang-lubang. Faham lagi? Itulah contohnya. Tempat terbaik di bumi masjid. Mu nak jadi baik, pergi duduk tempat yang terbaik. InsyaAllah. Faham-fahamlah tu. Soalan seterusnya. Seringkali kita dengar kesalahan anak-anak kepada ibu bapa. Tapi sekarang ramai ibu bapa juga yang lara dalam perkara dunia. Adakah boleh dianggap kesalahan itu ibu bapa dalam mendidik anak dan sebagainya? Tidak kira siapa-siapa pun. Panduan kita ini turun Nabi datang turunnya kitab. Bukan untuk anak-anak. Untuk seluruh manusia. Sama ada manusia itu bernama berstatus ayah, berstatus ibu, berstatus isteri, berstatus suami, raja, rakyat, anak, cucu. Semuanya sama. Siapa yang membelakangkan zikrillah, maka kehidupannya itu kehidupan yang lara di dalam dunia. Itu saja. Jadi dalam kehidupan keluarga, kadang-kadang ayah, ibu bapa itu betul, anak yang salah. Kadang-kadang anak itu betul, ibu bapa yang salah. Kadang-kadang tidak ada salah, semuanya betul belaka. Dan ada satu keluarga semuanya tak betul. Faham lagi? Tak. Anak kaki wayang, ayah kaki TikTok. Faham lagi? Nampak? Jadi kita ni tak kira siapa-siapa. Ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Maka bila ayah kita salah, mak kita salah, tak mau pakai tudung, keluar rumah, kita nasihat kerana dia mak kita. Faham? Cuma bila kita menegur ibu bapa, kita kena ada adab. Wala tanharhuma, tak boleh tinggi suara. Nak bercakap kena kaulan layyina, kataan yang baik. Faham? Adapun kita tegur kawan kita lain. Kita tegur anak kita lain, kita boleh jerkah. Faham? Tapi kalau orang tua tak boleh. Kita nak tegur guru kita, nak tegur ustaz kita, nak tegur dekan kita, tak boleh tinggi suara. Faham? Kerana ada adab-adab tertentu. Faham? Tegur tetap tegur. Soalan seterusnya. Selalu kita dengar ujian yang dihadapi oleh seorang adalah kerana Allah mengangkat darjat orang beriman. Tapi kita selalu tewas dengan ujian itu. Dan rasa kecewa dan putus asa. Minta beri panduan macam mana nak menghadapi ujian. Dia ni, dunia ni tidak lepas daripada ujian. Tak akan lepas. Faham? Tidak akan lepas. Ni tempat kita diuji. Ujian itu kalau kepada orang yang Allah kasih. Maka dia akan beri pahala dengan ujian itu. Dia ampunkan dosa. Nak melatih kita sifat sabar. Dan bila kita sabar, pahala kita sempurna di akhirat. Dalam Quran, dalam hadis disebut bala. Mindset orang Melayu ni yang silap. Sebab dia faham bala mana benda tak baik. Itu salah. Bala bukan benda tak baik. Bala makna ujian. Wa izibtala Ibrahim. Faham? Allah Ta'ala membalakan Ibrahim. Bukan makna membuat tak baik pada Nabi Ibrahim. Menguji. Faham? Nampak? Jadi kita dah nampak Allah buat benda yang tak baik bagi kita. Jadi kita pun jadi tak baik dengan Allah. Jadi su'uzan. Sedangkan Allah itu menguji kita. Menguji ni nak suruh jadi baik. Sebab tu kita dites oleh JPJ. Supaya jadi pemandu yang baik. Sebab tu kita dites oleh sekolah supaya jadi murid yang berjaya. Adakah boleh kita marah? Mana boleh periksa? Tumbuk orang periksa. Faham? Tak boleh. Mesti diperiksa dulu. Kena buat ujian. Sekolah, UPSR, PMA, pergi kolej, diploma, ada master, ada degree. Faham? Itu semua tu ujian. Untuk makin tinggi. Cuma bila maknanya ujian itu kena, bila kataan balak itu kepada musuhnya, itu mana azab. Itu saja.
Cuma bila diazabkan orang yang musuh-musuh Allah, maka turut sama kita yang bukan musuh Allah terkena tempiasnya. Sebab tu 200,000 mati tsunami di Aceh, bukan semuanya orang berjudi, ramai yang kaki semayang. Tok Imam pun menghanyut juga. Dalam tu ada orang minum arak dan sebagainya. Kenapa? Kerana mati itu sekali dengan ramai-ramai. Sama ada yang am, yang khas. Yang khas makna pelaku maksiat. Yang am maknanya orang yang tak terlibat dengan maksiat. Cuma akhirat yub'asu ala niyatihim. Allah akan bangunkan mereka ikut niat. Hak mana yang betul, yang baik, yang beriman, syukur dah. Walaupun mati ramai-ramai bersama-sama. Jadi gini, bila Allah uji kita, tanda Allah sayang kita. Mu rasa gagal macam mana? Allah sayang dah aku ni. Faham? Ini semua ni kita diuji malam ni. Mari gedak masjid. Allah uji, kereta ada, mari gedak. Mari. Lulus ujian. Faham? Bini kita tu ujian, anak ujian. Faham? Tu rumah lawa-lawa kita tengok tu ujian, tu Allah nak uji. Kalau mu dapat, bukan makna mu gagal ujian. Mu dapat rumah tu harga 500 juta, mu bersyukur pada Allah. Lulu ujian. Inna ja'alna ma fil ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan segala benda yang menarik di atas muka bumi ini. Banyak benda yang kita suka. Faham tak lagi? Sebagai perhiasan. Linabluwahum, supaya kami balakan manusia. Bukan bala tu makna buruk kan. Supaya kami uji akan manusia. Jadi jangan gagal. Kalau kita rasa kita gagal. Dalam hadis kursi Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku mengikut sangkaan hamba-Ku bagiku. Faham? Dia sangka aku tak baik baginya, aku buat benda yang tak baik. Dia sangka aku mengampunkan dia, aku mengampunkan dia. Faham? Soalan seterusnya, macam mana kalau kita solat tapi masih melakukan dosa maksiat? Jawabnya berhenti. Berhenti apa? Berhenti maksiat. Jangan berhenti solat. Faham? Kita buat dua. Satu, solat. Yang kedua, maksiat. Faham lagi? Berhenti satu. Jangan berhenti solat. Berhenti maksiat. Berhenti buat lagi. Berhenti lagi. Itulah hidup kita dalam dunia. Sempurna tak ada. Diorang kata hidup sempurna, tu lagu. Kau yang sangat sempurna, tu lagu. Faham tak? Dunia mana boleh? Yang cerita lagu 3 kali menang lagu anugerah lagu cinta terbaik. Dia sendiri 4 kali bercerai. Hakikinya dunia ni dani'. Benda yang tidak sempurna, nakis. Kita tak akan dapat kesempurnaan. Okey? Kau dah gitulah. Duk main gitu, pas sakit molek pula, pas molek sakit pula. Hari tu laku kedal, ni tak apa nak laku dah. Hari tu tak ada orang mai kedal, ni siapa tak nak bilang pitih. Begitulah kitarannya. Nak sempurna, no. Fariqum fil jannah. Ini satu golongan ke syurga, itu perfect. Atas dunia, siapa dapat bini sempurna? Dia kat tangan. Siapa sini? Bini dia sempurna. Ada? Tak ada. Nuh akhirat. Azwajum mutahharah. Faham? Baru isteri yang sempurna. Apa makna azwajum mutahharah? Isteri kita di syurga. Tak ada tai hidung. Tak keluar inguh. Tak keluar rohak. Tak keluar ilio. Tak keluar benda lagi. Tak keluar haid. Tak keluar nifas. Tidak ada istihadah. Tak kecing. Tidak berak. Tidak ketuk. Faham? Keluar peluh saja. Itu pun yafuhu miskan, mengeluarkan bau kasturi. Bini kita ni keluar peluh ni, jatuh peluh dia tu jadi mutiara. Jatuh atas syurga tu mengeluarkan bunyi. Rap ada, hip hop ada. Keting 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 jadi lagu. Faham? Itu bau sempurna. Kita tengok bini kita dalam syurga pukul 1, contoh. Lawanya. Kita tengok lain. Tengok pula. Janji Allah yang kedua lebih lawa dari yang pertama. Sampai berbilion-bilion tahun. Itulah nikmat syurga. Faham? Tapi bini kita dalam dunia. Betul tak? Kahwin tahun 88. Tahun kahwin. Faham lagi? Tahun 85. 81 lah senang. 50 tahun lepas.
40 tahun lepas. Tak? Tahun 81 kahwin. Nah, dengan mudanya, dengan comel, dengan eyeshadow, dengan bau wanginya, dengan mulutnya, manjanya apa. Kita tengok semalam. Macam selipar muka. Faham lagi? Tak? Anak takkan jumpa kesempurnaan. Nah, jadi kita faham kehidupan kita di dunia. Dunia sebenarnya mazra'atul akhirah je. Nah, itu main-main saja. Yang sebenar, tempat bercucuk tanam, buahnya kita kutip di akhirat nanti. Hukum isteri keluar rumah pergi musafir rombongan tanpa mahram. Soalnya saya dengar kalau nak pergi haji kena ada mahram. Macam mana pula tu Ustaz? Ulama-ulama mengatakan mula-mula suaminya atau mahramnya. Tetapi jika tidak ada mahram, boleh juga dengan ada muslimat. Syekh Ramli kata 3 orang muslimat. Ibn Hajar kata 4 orang dalam Tuhfah dan Nihayah. Dikira teman. Macam kita sekarang buat umrah, ada rombongan. Rombongan itu ada muslimat perempuan. Itu pun dikira teman juga. Tak boleh bersendirian, tidak ada orang dalam keadaan dicurigai keselamatannya. Kerana topik utama dalam bab ini ialah keselamatan. Kan? Kerana jauh daripada keluarga. Jadi kalau ada muslimat-muslimat yang adilah, bukan orang fasikah, orang-orang yang baik-baik, ada dalam rombongan 3-4 orang atau lebih sekarang ini, dibolehkan. Soalan seterusnya. Saya baru putus cinta. Kekasih saya tinggalkan saya. Alasan dia hampir terlanjur. Saya dah cakap macam tu sebab nak tinggal saya. Saya selepas ini disahkan depres sebab stres. Mohon kata-kata semangat. Dia ni, kita hidup dalam dunia ni, di bumi ni milik orang. Milik siapa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah 7 lapis langit. Milik Allah 7 lapis bumi. Faham? Bukan kata merong saja hak Allah. New York tu hak Allah. Hak dia belaka. Faham? Maka ikut tuan rumah lah senang. Dia atur kepada kita, mu kenal orang ni 3 tahun, tapi mu tak kahwin. Kahwinnya orang lain. Nampak? Betul tak? Doktor asal orang mana asal? Pendang. Isteri? Baling. Masa sekolah menengah lu ingat tak? Sekolah menengah kan? Dah lah, ada tak berkenan seorang? Ada dah lah. Ada tak? Jangan bohong dalam masjid ni. Tak boleh. Ada berkenan lah? Ada kan? Kahwin tak dengan dia? Tak. Itulah dunia. Faham? Masa sekolah menengah, tingkatan 4, tingkatan 5, rasa suka kat ni, dia pun suka kita. Tapi kita kahwin tak dengan dia? Tak. Faham? Makan kita juga. Kita pergi turun nak makan mi goreng. Sampai kedai benda kita makan. Nasi lemak. 2 hari dah duduk beracau nak makan cak kuih tiaw. Bawa bini pergi sampai-sampai mi rebus. Faham? Kita hanya berkehendak. Allah yang menentukan apa yang berlaku. Masya Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun. Apa Allah nak, itulah yang berlaku. Allah tak nak, tak akan berlaku. Walaupun semua sepakat nak. Jadi bila kita jelas lagu tu dalam akidah kita, tenang kita. Bila putus cinta, ramai lagi perempuan. Faham lagi? Ni kadang-kadang sampai nak terjun bangunan. Kerana apa? Awek dia tak jawab WhatsApp. Faham lagi? Nak terjun bunuh diri. Nak terjun tu sungai Korok. Faham lagi? Nak terjun. Awak nak terjun. Ya, girlfriend tak jawab telefon. Jadi kita tunggu nak tengok girlfriend lagu mana. Macam nak cerita Titanic ke lagu mana. Sebab sampai ni nak ambil nyawa punya pasal. Tengok hitam kan. Tak. Itulah manusia. Faham? Jangan. Allah rancang, kita rancang. Tapi yang jadi yang Allah nak. Sama ada yang kita nak, muafakah, kebetulan saja. Jangan putus asa. Kalau tidak, sama kita dengan orang kafir. Orang kafir, kaya lagu mana pun, apa yang dia nak, gagal, pung, tembak kepala. Kenapa? Kerana dia pegang dengan kebendaan. Kita pegang, Allah yang mengaturkan. Apa man kana mu'minan ka man kana fasiqa la yastawun. Jangan tengok ma'arif li sukun aja.
Tak sama kita orang beriman dengan orang kafir. Tak. Putus hak ni 50 lagi ada. Nak, bunga bukan sekuntum. Hak mu putus tu bunga tiap ayam. No, bunga roh banyak lagi. Soalan seterusnya. Betul ke nak pakai tudung kena tunggu iman kuat? Betul lah, orang ini sudah tidak betul. Bukan bab iman kuat. Faham lagi? Kita masuk sekolah, anak, cikgu kata kena pakai uniform. Baju kemeja putih, seluar biru, sekolah rendah. Faham? Ibu kata, ibu bapa dia kata tak boleh lagi lah, nanti anak saya kuat iman dulu. Pandai-pandai pula mau ikut beli. Tak, habis dia los. Tak, pergi hunggai sampai Sungai Petani. Tapi kalau perintah Allah, tunggu kuat iman. Ini tak berapa sehat. Otak tak berapa center. Faham? Dalam bab dunia, apa tak jawab tunggu kuat iman? Tak. Perintah Allah. Nah, Nabi kata bila sudah dewasa, sudah besar, kalau perempuan kena tutup sekalian badan, melainkan ini dan ini, melainkan muka dan dua tapak tangan ni. Tutuplah, faham? Kerana kita ini ittiba, ikut Rasul. Dan kita hamba Allah, bukan kita ikut kawan-kawan. Kawan-kawan hanya teman berbual. Faham? Hak kita ikut akidah kita Rasulullah. Soalan seterusnya. Kita selalu ulang-ulang dosa, adakah Allah sudi mengampun kita? Ya, Allah sentiasa sudi memberikan ampunan sampai kita tidak mahu lagi minta ampun. Mu minta ampun, aku ampun, kata Allah. Mu tak mau minta ampun, aku boleh lagi mengampun liman yasha. Faham? Buat dosa kita ni, banyak dosa. Ingat, yang menghapuskan dosa 2 di dunia, 3 di akhirat. Ambil awal lah bagus. Pertama di dunia dengan taubat. Nabi kata, ya ayuhannas tubu ila rabbikum fa inni atubu ilahi fi yamin wa lailin sab'ina marrah. Wahai manusia, hendaklah kamu taubat pada Tuhan kamu. Aku ni sehari semalam taubat pada Tuhanku 70 kali sehari. Kita 70 hari dah taubat sekali. Lagi 70 kali sehari. Wa fi riwayatin mi'ata marrah, 100 kali. Nampak? Yang kedua, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Banyak laku amal soleh, insya-Allah terhapus perkara-perkara yang buruk yang kamu telah lakukan. Lepas tu banyak mari masjid, semayang, kuliah dan sebagainya. Untung kita. Apa? Hapus dosa. Nampak? Kita mari nak semayang, nak mari kuliah pun ambil wuduk lah. Mau ambil wuduk adik? Ambil kat mana? Awak tak ambil rumah? Ambil wuduk kan? Nabi kata, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a faqatat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti asfarih atau kama qala. Barang siapa yang ambil wuduk oleh elok-elok, ambil comel-comel, ambil wuduk, maka akan luruh dosanya dari badannya sehingga daripada bawah-bawah kuku-kukunya. Luruh dosa. Habis ambil wuduk, naik pula dari masjid ni, jumpa kawan pula, salam pula. Tahu tak? Nabi kata, ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani ghufira lahumma ma lam yatafarraq ghufira lahumma ma lam yatafarraqa au kama qala. Mana-mana dua orang Islam berjumpa, tak kira di mana pun, dia pun berjabat lagu ni. Diampunkan kedua-duanya selama belum berpisah majlis. Faham? Lepas tu bila masuk dalam semayang pula, Nabi kata, bila kita berdiri, diletakkan dosa atas kepala kita, kita rokok jatuh, kita sujud, habis licin. Bila imam kata amin, kita pun kata amin. Hapus pula dosa hak dulu-dulu. Mata tengok cerita keling, cerita Hindustan, cerita nampak pusat dan sebagainya. Hari tu tangan pegang awet. Faham lagi? Nabi kata, fa iza amanal imamu fa aminu. Bila imam kata amin, maka kamu amin. Fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min zambi atau kama qala. Kalau imam kata amin, kamu kata ramai-ramai amin, maka barang siapa yang kata aminnya sama dengan malaikat, amin malaikat sama dengan amin imam, diampunkan, dihapuskan dosa-dosa yang telah lepas. Nampak? Banyaknya tu, mari.
Ni dak orang duk mengajar sampai pedih tekak-tekak dia duk tengok drama. Drama tu bohong. Bohong ke betul? Quran betul, hadis betul, ulama betul, drama tipu. Tak baik kata tipu gitu Ustaz. Tak baik mana ditulis situ. Habis drama ini hanya rekaan semata-mata. Tiada kena mengena dengan yang hidup atau telah mati. Ada tulis tak? Ada. Pasal ditulis bahasa KL, hampa tak terasa. Cuba tulis bahasa utara. Drama ini bohong je. Hampa semua bodoh. Nak tak? Memang hampa tak tengok. Tak? Bukan salah nak tengok hiburan ni sekejap-sekejap. Sampai kita gadaikan dengan ilmu, jangan. Soalan sikit lagi. Handphone ada Quran, tak ada wudu. Kalau kita tutup, tak ada hukum. Handphone tu gelap, tutup. Tak buka aplikasi Quran. Kalau buka aplikasi Quran, keluar situ. Alif, Lam, Ra, contoh dan sebagainya. Maka ulama, mutaakhirin ulama moden ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, boleh pegang skrin, jangan pegang ayat Quran. Pendapat yang kedua, boleh pegang ayat Quran kerana ia hukum bukan tulisan. Al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar pada khilaf itu sunat. Maka kita ambil pendapat, masa buka skrin nampak ayat Quran, kita tak ada uduk, kita hanya pegang tepi saja skrin, jangan tentuh pada ayat. Itu yang terbaik. Okey. Soalan seterusnya. Boleh tak kalau kita ada duit haram, lepas tu kita guna buat motor? Duit haram jangan guna. Melainkan kita tidak, melainkan duit itu, haram itu maksudnya kita, dosa kita dengan Allah. Dia pendapatan yang haram, duit yang haram ni dua. Satu, harta yang orang punya. Contoh dia merokok, menyamu, menipu dan sebagainya. Itu tak boleh belanja, itu kena pulang balik. Faham lagi? Yang kedua ni, yang ada ulama kata boleh kita belanja ni, setelah kita bertaubat, yang kita dosa dengan Allah. Contohnya sebelum dia bertaubat, dia kerja penari tiang. Faham lagi? Penari tiang. Menari tiang, perempuan menari kat tiang tu, laki-laki tengok. Bukan pakai telekung. Faham lagi? Pakai spender. Jadi dapat gaji 2,000 sebulan. Itu pendapatan yang haram. Dia sudah bertaubat sekarang. Sebahagian ulama mengatakan dia boleh makan. Faham lagi? Tapi jangan salah faham yang kita tipu orang curi motor apa semua tu. Tu duit haram itu tak boleh belanja. Kena cari balik tuan atau balik. Cik nak tanya. Dia tulis utara. Cik duduk kat apartmen tu dia. Tingkat atas ada orang duduk. Depa kata tak boleh gantung ayat Quran. Pasal tingkat atas ada rumah orang lain. Dia kata haram. Betul ke tak boleh gantung? Cik confused. Ni. Faham tak lagi? Faham dah. Dia duduk di rumah flat. Apartmen lah. Tak kira lah rumah flat. Dia kata ada orang bagi tahu dia, kalau kita duduk tingkat 8. Tingkat 9 ada orang duduk. Tingkat 8 kita duduk ni tak boleh bawa Quran. Sebab orang naik atas pijak atas Quran kita. Hukumnya itu tak betul. Nampak? Kerana yang disebut oleh ulama, yang tak bolehnya ialah pada tingkat yang sama. Quran duduk atas lantai, kita lalu ke atas. Kalau tingkat lain, dia hukum bumi yang lain. Jangan pandai-pandai nak buat hukum. Faham? Lepas tu, kalau ada 9 tingkat flat, kalau tak boleh duduk bawah Quran, jadi orang tingkat 9 ya boleh baca Quran. Faham? Yang tingkat 1 sampai 8 kena simpan atas taki ayam. Faham? Ini semua mengarut. Ini banyak nak ambil tugas ulama. Ulama dah fatwa, kita pergi ambil tugas. Tu yang punah ranah habisnya. Dia hukum bumi yang lain. Tingkat 2 bumi lain. Tingkat 3 bumi lain. Ambil daripada fuqaha. Ini bab fiqh. Faham? Jangan ambil dengan kawan-kawan. Dia kata hang dengar mana? Dia kata kawan aku abang. Kawan hang ulama. Tak, dia kerja pasal mojek. Tak. Ini masalah. Soalan seterusnya.
Cuba beri contoh basuh telinga masa mandi wajib. Takat mana air masuk dalam telinga? Tak wajib basuh dalam lubang telinga. Yang wajib basuh ni, zahir ni, kelopak belah dalam dan kelopak belah luar. Dalam lubang telinga jangan masuk air. Ada orang dia ajar suruh buah air. Kawan tu berdengung. Faham? Islam ini pertengahan. Tidak melampau sangat. Sampai kena lebubuh air. Betul tak? Tu yang istinja tu, basuh berak tu, dia suruh cocok jari. Dia kata kawan kata wajib masuk jari dalam dubur. Dia cocok tu terberak pula. Ulama tak suruh cocok. Ulama kata sunat teran. Faham tak teran? Bagi kembang sikit dubur tu dan senang gonyoh. Dia kawan dia suruh cocok. Mujuk kawan dia suruh cocok dengan jari. Kalau dia kata garpu, balik awal. Jangan ambil kawan-kawan. Soalan seterusnya. Saya setiap kali niat mandi wajib, saya tak boleh nak fokus. Apa yang saya niat hati. Adakah mandi wajib saya sah? Senang saja. Faham? Batu dengar betul-betul. Air ni, air. Mandi wajib. Air. Mandi wajib air atas ke air bawah? Air atas. Pada ada orang air bawah. Tapi air bawah pun naik atas ke? Faham tak? Takkan ambil bawah jiru ke bawah. Faham lagi? Orang jiru ke atas. Jadi bila kena air, dalam hati aku mandi yang fardu. Aku mandi yang wajib. Cukup dah. Ulama dalam kitab fiqh tu dia buat misal. Bukan mesti lagu tu. Sebab tu dia kata nahwu, seperti, seumpama. Dan bermula niat mandi hadas itu seperti berkata. Seperti itu kaf tu tamsil, buat misal. Faham lagi? Bukan nak serentak. Kita duk faham air dengan niat serentak. Tu yang bubuh air saja. Nampak tak? Air kena dulu, niat masuk ke dia. Allah. Faham? Letih Bagi kena dulu air. Deng. Buka air. Kena dah air. Aku mandi yang wajib. Senang je. Lepas tu sambung. Tak payah niat dah. Faham? Bukan nak serentak. Saja. Lepas tu syaitan masuk. Syekh, ayak dulu. Syekh, niat dulu. Tu yang 3 jam mandi junub. Mandi comel dah sampai nak basuh pungkok, syaitan main. Niat dulu ke kena ayak dulu? Alamak, basuh semula. 3 jam mandi junub. Duduk rumah seorang tak apa dah tak. Tak menyusahkan orang. Kalau tumpang rumah mertua, 6:30 pagi tak habis pergi mandi, mertua pun junub juga. Soalan seterusnya. Allah. Apakah hukum payudara saya kecil? Suami saya suruh pakai produk untuk besarkannya. Adakah tidak dikira mengubah ciptaan Allah? Dia begini. Apa saja pembedahan mengubah bentuk badan, kalau tujuan kosmetik diharamkan, kalau perubahan yang kekal. Kalau perubahan yang tidak kekal, khilaf ulama. Sebahagian besar mengatakan boleh. Contoh, dia ubah pipi, warna pipi. Bini kita, pipi ni tak merah. Dia beli kat pasar malam. Ada tu, 3 color tu. Dia buat cak, merah. Betul tak? Asal merah tak? Tak, jadi merah. Kekal tak? Tak kekal. Harus. Lagi mandi, balik color asal. Faham lagi? Muka bini gelap, tapi dia beli bedak tapluk, bedak sejuk. Dia pusing pasu, letak butir ayak, dia gonyok. Pakal. Bini lelaki tengok, wow, putihnya. Faham? Ubah tak muka dia?
Daripada gelap jadi putih, ubah. Tapi kekal tak? Pergi mandi hilang. Itu setengah ulama kata harus. Ada pun yang kekal itu yang diharamkan. Seperti pembedahan plastik pada badan dan sebagainya. Nah, baby tu lahir, bibir ni rabik. Rabik, faham tak rabik? Koyok sini. Lalu buat pembedahan plastik, sambung. Ulama kata boleh. Masuk dalam perintah umum, tadawau. Berubatlah kamu. Guna benda yang sama, hospital yang sama, plastik. Nah, itu berubat. Itu bukan kosmetik. Bibir bini molek dah. Nak buat lagi dekat bedah lagi, biar lagi tercongak aku tu. Faham lagi? Nak bagi seksi lagi. Haram. Itu bukan berubat. Itu kan kamu sakit. Itu nak tambah lawa lagi, buat perubahan. Haram. Ni dia tanya payudara. Kalau berubat harus. Contoh bawa motor nak balik Sungai Petani. Nah, tak beli lagi kereta, tak cukup duit. Faham? Beri pula tak ada lah ni. Nak selisih dengan lori sikit, terbalik motor. Nah, jadi buat payudara bini tu masuk dalam spoket. Contoh dah. Jadi rabak habis ni. Contoh. Jangan duk gelak. Rabak separuh tak ada. Nak buat pergi di hospital buat pembedahan plastik. Pulihkan. Itu tadawau, berubatlah kamu kata ulama. Itu berubat, perubatan. Nak, itu diharuskan. Ini tak kecil je. Daripada B cup nak jadi F cup. Lalah jadi Honda cup. Nak besar lagi pergi Australia. Kalau nak murah Bangkok 7,000. Nak, asal kecil ya, kecil macam cawan ayak Zam-Zam. Balik pembedahan macam mangkuk ayak tebu. Tak? Pokoknya haram. Nah, itu mengubah yang kena laknat. Al-mughayyirati khalqallah. Inilah maksud orang yang mengubah ciptaan Allah. Okey? Sikit lagi. 9.30 dah. Ni soalan terakhir lah. Ada baki lebih kurang daripada 40 soalan lagi. Doktor tolong jawab doktor kita dia kuliah tetap di sini. Apakah hukum melewatkan majlis ilmu selepas solat maghrib hingga setengah jam, kemudian apa ni, semayang isyak ke apa? Majlis ilmu itu rugilah 15 minit. Itu atas hal dia lah. Kita macam ni, kalau kita tahu dah penceramah itu datang lambat, kita berwirid, kita berzikir. Kalau penceramah itu sudah datang awal, kita pendekkan. Rasulullah tengah semayang, biasa semayang dia panjang macam biasa, tapi hari itu budak menangis. Bila budak menangis, dia pun terus jadi pendek. Nah, kerana nak berderah. Kerana tujuan tu ada, jadi tengok-tengok keadaan. Tengok-tengok keadaan itu. Dan soalan yang terakhir pada malam ini, mana tu? Tadi nampak bab-bab ni. Apakah hukum membela burung? Qada semayang dulu sebelum semayang jemaah. Kita semayang jemaah dulu baru semayang qada. Ikut suka. Kita ada satu hutang semayang zuhur, belum lagi tunai yang kemarin punya. Contoh, hari ini kita nak qada semayang zuhur. Waktu pukul apa? Sekarang baru masuk waktu zuhur. Nak semayang fardu dulu boleh, qada dulu boleh. Yang tak boleh pilihnya begini. Waktu zuhur tinggal sikit lagi. Kalau kita semayang qada dulu, semayang yang tunai pun akan jadi qada. Maka tak boleh pilih, kena semayang yang tunai dulu. Nampak? Apakah hukum bela burung? Dia begini. Burung ini boleh bela. Maksudnya, kalau kita bela binatang, kita kena ingat, dia akan jadi macam bini kita. Ramai orang tak faham. Bini kita ni bila kita kahwin, wajib tak beri nafkah? Wajib tak? Binatang pun wajib tak? Kita pergi jalan tengok pasar malam, oi lawa anak ayam, dia buat kala-kala lagu ni. Berkenan beli 3 ekor RM3. Sampai di rumah, wajib nafkah. Jadi milik kita wajib letak tempat yang sesuai, jangan letak dalam longkang. Wajib kena bagi makan, wajib kena bagi minum, wajib tak bagi berdosa. Oh, jangan main-main, wajib nafkah. Maka burung ni, kalau kita bela, kata ulama, di tempat yang dia bebas,
tidak ada makruh. Kalau kita bela di tempat yang dia tidak bebas, makruh. Contoh, kita kurung. Dan tempat kurung dia tu, dia tak boleh nak berebah terbang. Faham? Makruh. Walaupun kita bagi makan, bagi minum. Bagi makan itu kewajipan nafkah. Ingat dah, kalau ada binatang apa buat balik, kucing ke apa, wajib bagi makan minum. Satu binatang je tak wajib bagi minum, wajib makan saja. Iaitu kalau kita bela ikan. Nah. Bela ikan dalam kering, jangan letak pula gelas kat luar. Faham tak? Nampak? Letak suku gelas ayak main-main minum tak payah. Dia minum, ayak dia duduk tu. Nah. Baik. Satu hari Nabi SAW dia berjalan, dia tengok budak-budak duk main burung. Burung tu, anak burung jatuh. Baru belajar terbang jatuh, dia pekuk. Pekuk ambil main. Mu pegang sekejap, aku sekejap. Mu sekejap, aku sekejap. Nabi kata lepas lah, bagi dia terbang. Kalau cakap Kedah, Nabi tak cakap Kedah. Tak. Terjemah lewat dah. Nah. Dia tak mau budak-budak. Dia tak kata Nabi tak Nabi. Tak mau lepas, dia nak main. Nabi bayar. Nabi beli. Nabi bagi duit, budak ambil duit lah. Faham? Dia bagi kat Nabi, Nabi lepas. Jadi inilah pandangan jumhur ulama. Kalau binatang yang jenis terbang lagu tu, jangan kita kurung dia. Kalau nak bela, biarlah sarang tu besar, dia boleh terbang lagu tu. Nah, tu mari ada burung. Nah, tu cerita burung, mari burung. Nah, Nah, jadi kalau kecil lagu tu, contoh hak burung belagu. Burung apa sini? Kalau ke Terengganu burung ketitik. Sini burung hak lagu boleh nyanyi, ada ikhfa hakiki apa semua tu. Burung apa? Burung tiong. Kan tu burung boleh bercakap. Bukan yang belakang. Tu kukur. Tu kukur tu. Tu paling ramai tu, harga mahal tu. Kalau di Patani ialah dia ada IC. Burung tu ada kad pengenalan. Sebab kalau hilang pergi report, dia minta kad pengenalan burung. Burung tu kena curi. Tapi yang mahal lah, yang RM5 tak ada kad pengenalan. 80,000 sekor, 30,000 sekor tu. Faham? Tu yang pagi-pagi dia duduk mandi semua. Tuan tak mandi lagi pukul 10, burung mandi dulu. Jadi bela burung, dia nak pergi bertanding suara sedap, dimaafkan letak dalam sarang yang kecil. Okey? Untuk pergi bertanding. Dengar suara. Hukum tanding suara burung harus. Yang haram belaga burung. Sampai menangis, sampai berkoyak-koyak kepala. Hukum bela ayam laga harus. Yang haram laga ayam. Faham lagi? Dia minat ayam laga. Dia tak laga, minat je. Faham? 50 ekor ada. Tak ada masalah. Laga haram. Jadi dia pun letak dalam sarang kecil, pergi bertanding. Contoh, tanding dia Yan sana, bawa buah time motor. Balik rumah kena letak sarang besar. Biar dia boleh terbang. Ni kita ambil sekok tu, kita kurung dalam sarang kecil, 3 tahun duduk, 3 tahun tu kurung lah tu. Ini masalah. Setengah ulama kata haram. Nampak? Bini tak ada, apa tak ada. Kalau kita macam mana? Duduk dalam, bubuh dalam zinc, tak bagi menikah. Nampak? Tadi pun nak terjun longkang dah. Faham lagi? Jadi kena faham, kalau binatang, kena beri nafkah. Dan nafkah yang kita jaga binatang ini, Tuhan akan tanya di akhirat nanti. Mudah-mudahan, kalau tidak banyak, sedikit pun kita dapat manfaat daripada majlis yang telah kita adakan tadi. Jumlah kutipan sumbangan tadi RM6,700. Alhamdulillah. Pihak masjid hanya mampu mengucapkan jutaan terima kasih. Allah sajalah yang akan membalas sumbangan tuan-tuan dengan balasan yang sempurna di akhirat nanti. Semoga dipertemukan pada kali yang lain. Terima kasih kepada semua yang sudah berpenat lelah untuk menjayakan program kita pada malam ini. Allah manfa'na bima 'allamtana. Alimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.